Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti. Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita semula dalam PDPC Maya Pendidikan Islam tahun 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah il aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Ustaz mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang dapat mengikuti kelas PDPC Maya Ustaz pada pagi ini, dan adik-adik boleh komen di ruangan bawah video ini secara live chat. Kalau tak faham, tulis je. Dan paling mustahak, kenalkan diri, nama siapa, dari mana, dan Ustaz menjemput sebarang komen dan juga sebarang orang kata apa, soalan daripada murid-murid Ustaz, insya-Allah. Dan Ustaz yakin murid-murid yang akan menonton video ini bukan daripada sekolah Ustaz saja, iaitu SK Perempuan Durian Daun, tetapi daripada murid-murid daripada seluruh Malaysia. InsyaAllah, di awal tadi sebelum kita mulakan kelas kita, Ustaz ada tunjukkan sedikit video. Ustaz cuba nyanyikan lagu-lagu nasyid yang satu ketika dahulu cukup terkenal. Dan lagu-lagu ini adalah lagu-lagu berkaitan dengan Rasulullah. Adik-adik, Ustaz galakkan adik-adik yang ada pada hari ini, yang rata-rata generasi Z, Ustaz rasa. Generasi Z. Ustaz generasi Y. Adik-adik yang generasi Z ni, Gen Z ni, cubalah meminati lagu-lagu nasyid, khususnya yang berkaitan dengan Rasulullah, kerana secara tak langsung lagu-lagu ini mampu memberikan salah satu pendidikan, salah satu sumber rujukan untuk adik-adik mengetahui dan mendalami, seterusnya menanamkan rasa cinta kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adik. Okey, kita teruskan kepada topik kita pada pagi ini adik-adik. Kita akan nak belajar tajuk apa? Di mana? Okey, adik-adik. Jangan lupa keluarkan buku teks yang ada di rumah, duduk di depan skrin sambil belajar, boleh tengok dalam buku teks tu apa. Okey. Yang tak pandai jawi pun tak ada masalah. Ustaz suka video Ustaz ni. Kalau boleh Ustaz nak panggil semua murid-murid yang susah nak bahasa jawi pun tak apa, boleh tonton. Dan Ustaz galakkan mereka yang tak minat pendidikan Islam sebab tak boleh bahasa jawi tu, tengok video Ustaz sehingga habis. Okey adik-adik. Yang pertama sekali kita akan belajar berkaitan dengan ulum adab. Adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selawat. Sebab itulah Ustaz menggunakan, cuba teka kat mana ni? Di manakah masjid ni di belakang Ustaz ni? Siapa tahu komen di bawah. Masjid mana Ustaz ni? Yang Ustaz tunjuk, yang Ustaz jadikan sebagai latar di belakang Ustaz ni. Okey. Yang kedua, kita akan belajar sedikit tentang bacaan mat. Okey. InsyaAllah pada pagi ini adik-adik rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mempelajari dahulu topik berkaitan dengan okey, Ustaz nak kongsikan terus ni. Okey, untuk guru-guru, kita sekarang ni kita merujuk kepada RPT penjajaran yang mana kita sekarang ni akan mempelajari tajuk inilah. Okey, ini buku teks tahun 1. Jangan salah ambil buku teks murid-murid. Okey. Saya nak cari dulu. Okey. Kita punya tajuk ni duduk di belakang murid-murid. Jangan tanya, surat apa Ustaz? Muka surat apa? Ni. Ustaz tunjuk pada kamu ni.
Belakang terus, okey. Cantik lah tajuk ni. Sebab apa Ustaz kata cantik? Sebab apa cantik? Kita kan dalam bulan Rabiul Awal. Di hujung-hujung Rabiul Awal ni. Okey, sambutan Maulidur Rasul. Tajuk kita unit 4 Rasulullah ikutanku. Rasulullah ikutanku. Okey. Gambar dia sambutan Maulidur Rasul. Okey, ini gambar budak-budak berarak. Ustaz yakin. Ustaz yakin. Murid-murid 135. Muka surat 135. Dalam buku aktiviti nanti adik-adik boleh buat 135 hingga 140. Tak ada masalah. Adik-adik boleh buat di rumah. Selepas habis daripada video ini. Okey. Sambutan Maulidur Rasul. Ustaz tak nak komen, Ustaz tak nak ulas. Apakah hukum sambutan Maulidur Rasul? Itu kita bagi orang yang arif. Tapi Ustaz nak pelajar, nak mengajar kamu supaya kamu rasa cinta kepada Rasul. Di negara kita, saban tahun kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Tujuannya adalah untuk kita sama-sama mengingati dan menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Okey. Dan ini merupakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Seulang semula. Adik-adik di rumah boleh ikut. Mungkin baca lebih baik daripada Ustaz ataupun lebih sedap suara daripada Ustaz. Semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 33. Dan apakah maksudnya adik-adik? Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda dengan sebenar-benarnya. Okey, dek. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda dengan sebenar-benarnya. Allahu akbar. Kita kalau nak orang beriman, bersolawatlah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, adik-adik. Kita dah masuk kepada pengisian kita. Pengisian kita apa dia? Ni yang Ustaz kita katakan tadi. Maksud selawat. Maksud selawat. Ustaz warnakan, highlightkan ni supaya adik-adik nampak kat mana Ustaz cakap dengan kat mana Ustaz baca. Adik-adik yang tak pandai baca Jawi pun sebab tu Ustaz galakkan tengok video Ustaz sebab kamu nampak kat mana Ustaz sebut perkataan tu. Okey, adik-adik. Ustaz highlight dulu. Okey. Doa atau pujian untuk. Ini maksud selawat. Memohon keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ulang semula. Maksud selawat adalah doa atau pujian untuk memohon keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Besar maksud kat sini ni. Sebab apa? Kita perlu tahu bahawa kalau kita ni kurang memberi pujian ataupun selawat, mendoakan keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita mendapat ataupun kita nak memperolehi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ustaz pernah cerita dengan murid Ustaz. Ustaz kata syafaat Nabi ni antara yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Tapi Nabi takkan nak bagi senang dia pertolongan. Syafaat ni pertolongan. Bantuan. Macam kita pernah dengar, ustaz-ustaz kamu, ustazah kamu, murid-murid pernah kongsikan bahawa ada juga syafaat Al-Quran yang membantu dan menyelamat kita daripada sesaan. Tapi kalau kita kurang berselawat kepada Nabi,
orang suruh salawat, kamu nyanyi lagu. Yang sekarang ni murid-murid hafal lagu Blackpink, lagu BTS. Bila kata salawat macam mana? Salawat, dia pun mengaru pada. Salawat tu macam mana Ustaz? Oh ni Ustaz, salawat saya tahu. Kita pun tanyalah, salawat tu macam mana? Salawat tu macam ni. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Dia nyanyi lagu. Dia sambung dia. Dia tak tahu yang kalimah salawat yang dalam bahasa Arab tu. Itu okey lagi lah. Dia tahu lagu nasyid. Yang kalau kita tanya, selawat macam mana selawat? Selawat tu macam ni Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Kita tak nak anak-anak kita, generasi akan datang yang akan mewarisi apa perjuangan Islam ini, mereka tak tahu selawat tu macam mana. Bila selawat tak tahu, solat kacau lah solat. Dalam solat ada kena selawat kat atas Nabi. Okey, contoh selawat. Ini dia sampai kita punya main point. Contoh selawat. Okey. Ustaz nak adik-adik di rumah boleh ikut sama-sama. Okey. Ustaz highlight kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Apakah maksudnya adik-adik? Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini contoh salawat. Ustaz nak tanya murid-murid yang ikuti kelas ni, boleh tulis jawapan on the spot di bawah. Kat mana kita jumpa salawat ni? Kat mana kita jumpa salawat ni? Soalan pertama. Yang kedua, berapa kali kita salawat ke atas Nabi wajib? Berapa kali kita wajib berselawat ke atas Nabi dalam sehari? Siapa tahu boleh jawab di ruangan chat ataupun ruangan komen di video ini. Okey. Baiklah adik-adik rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah selesai dua maksud dan juga contoh salawat. Baiklah adik-adik di rumah. Okey, kita nak pergi kepada kepentingan mengamalkan salawat. Kepentingan mengamalkan salawat. Okey. Mana ni? Ni okey. Muka surat yang sama lagi adik-adik. Okey. Kepentingan mengamalkan salawat. Kepentingan mengamalkan salawat. Yang pertama, memupuk rasa cinta kepada Rasulullah. Memupuk rasa cinta. Kalau ada dia tak tahu kan, dalam sirah Nabawiyah, di mana para sahabat sanggup mengadakan nyawa, sanggup untuk mengadakan harta benda kerana sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan Islam. Satu ketika, kalau ada adik pernah dengar nama Saidina Abu Bakar, siapa yang tak pernah dengar nama Saidina Abu Bakar, boleh lihat dalam lagu Umar dan Hana, Saidina Abu Bakar tu, yang ada rap di tengah-tengah tu. Siapakah Saidina Abu Bakar ni? Dia merupakan sahabat Nabi, dia merupakan juga bapa mertua Nabi. Bagaimana Saidina Abu Bakar ni rasa cinta pada Nabi ketika menemani Rasulullah dalam perjalanan untuk hijrah ke kota Madinah. Mereka berhenti di dalam satu gua dan Abu Bakar yang melindungi keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi sedang tidur di atas berlandaskan
tidur, sedang berehat, dan Abu Bakar telah menutup lubang-lubang yang ada di gua tersebut agar tiada haiwan atau benda-benda yang boleh menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz lupalah haiwan apa yang menggigit, yang telah menggigit Abu Bakar sehingga Abu Bakar menahan hingga takut Nabi bangun. Tetapi Nabi tersedar daripada tidur kerana air mata Abu Bakar mengalir lalu menitis di atas Nabi SAW. Itu Abu Bakar. Saidina Ali pula sanggup menggantikan tempat tidur Nabi ketika mana para musyrikin Makkah telah berpakat untuk membunuh Nabi pada malam ketika peristiwa hijrah. Rasa cinta kepada Nabi, Masya Allah, sanggup menggadaikan nyawa menggantikan tempat tidur Nabi. Bagaimanakah kita yang ingin mendapatkan syafaat Nabi umat akhir zaman ini, adik-adik? Maka kita ada jalan yang mudah adalah memperbanyakkan salawat dan juga mengamalkan sunnah Nabi. Okey. Yang seterusnya, adik-adik, kepentingan mengamalkan salawat adalah mendapat ganjaran pahala. Mendapat ganjaran pahala, alhamdulillah. Dan sekali mendapat syafaat Nabi. Ini yang saya tekankan tadi. Kita selawat tak banyak, tapi nak syafaat Nabi. Seumpama kita dalam kelas adik-adik nak dapat huruf A. Adik-adik nak dapat A. Tapi adik-adik tak belajar. Adik-adik suruh panggil murid-murid tu adik-adik lah. Murid-murid yang belajar subjek matematik contohnya. Dengan cikgu pun tak nak tolong. Cikgu bagi kerja sekolah pun tak nak. Jumpa cikgu tak nak bagi salam. Tiba-tiba, cikgu saya nak A cikgu. Tak boleh lah macam tu. Salah. Dan adik-adik perlu ingat. Selawat Nabi, satu-satunya bila adik-adik selawat ke atas insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikat akan berselawat ke atas kita. Dalam konteks ini, Allah dan para malaikat pula akan mendoakan keberkatan kita. Macam mana tu? Banyak-banyak perbuatan. Contoh kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sebegitu, tetapi kalau kita salawat, kita mendapat pahala dan juga doa daripada Allah dan para malaikat. Masya Allah, besarnya nilai salawat kata Nabi. Okey adik-adik, ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan lagi. Pada muka surat 137. Okey, 137. Okey. Ini Ustaz nak kata tadi. Sesiapa yang berselawat ke atas Nabi sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Seulang balik. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Orang yang tidak berselawat ialah orang yang bakhil. Bakhil. Benda yang mudah tetapi dia tak nak buat. Bakhil lah. Walaupun Nabi SAW tidak mewajibkan perkara sedemikian, tetapi kita benda yang mudah untuk kita terima dan kita tak nak buat. Amatlah rugi. Okey adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz nak beritahu. Sekejap lagi Ustaz akan ada buat aktiviti gamifikasi berkaitan dengan tajuk ini. Ustaz akan bagi adik masa 5 minit dah lepas ni. Lepas habis Ustaz cerita tentang adab berselawat dan juga adab terhadap Rasulullah. Kita akan berhenti sekejap. Adik-adik boleh cuba untuk membuat aktiviti gamifikasi ataupun permainan interaktif. Okey adik-adik, beri tumpuan pada adab-adab berselawat. Okey. Yang pertama adik-adik. Ni, adab berselawat. Yang pertama, menyebut lafaznya dengan betul. Ada berselawat kena senang selawat betul lah. Sallallahu ala Muhammad. Nak laju sikit. Sallallahu ala Muhammad. Dia gentak dia berbeza, tak ada masalah. Tetapi jangan kita selawat main-main.
Ustaz tak nak macam tu. Anak-anak murid ustaz ataupun murid-murid yang menonton video ini, tolong belajar selawat dan juga janganlah kita sesekali mempermainkan kalimah selawat. Okey. Yang kedua, memahami dan menghayati. Kita selawat kita faham. Kita cuba memahami maksud selawat itu lebih baik. Dan yang ketiga, dilakukan dengan ikhlas. Jangan terpaksa. Selawat. Jangan. Kita pun rasa macam dipaksa, kita pun selawat dalam keadaan tak ikhlas. Dan yang keempat, berselawat dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah kita rasa Nabi tu dekat dengan kita. Nabi dekat dengan kita. Ustaz tu ingat ada satu kisah yang Ustaz dengar daripada ustaz-ustaz juga, di mana Nabi SAW pernah bercerita dengan para sahabat. Dia katakan bahawa aku sangat merindui saudaraku. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau merindui saudaramu sedangkan kami ni ada dengan kamu?" Maka Rasulullah pun menjawab bahawa kamu adalah sahabatku. Kamu yang ada dekatku ni adalah sahabatku. Maka para sahabat bertanya, siapa saudara yang kau maksudkan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, saudara-saudaraku yang aku sangat rindui ini adalah mereka yang tidak bersama denganku, tetapi ia masih dan juga sangat menyayangi dengan diriku, yang tidak pernah menjumpaiku, yang tidak menatapku, yang tidak bersama dengan perjuanganku, tetapi ia sentiasa mengingatiku dalam keadaan susah dan senang. Siapa dia? Kitalah umat akhir zaman ini. Kita dah 1400 tahun terpisah dengan kehidupan Nabi, ataupun kita jauh dengan Nabi 1400 tahun, tetapi kita masih lagi merasai denyut nadi perjuangan Nabi dan juga kehidupan Nabi dalam sirah yang kita pelajari setiap hari. Okey adik-adik, kita teruskan lagi yang kedua, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adab terhadap Rasulullah. Jangan tertukar. Yang pertama tadi adab-adab berselawat, yang kedua adab-adab terhadap Rasulullah. Okey. Yang pertama, berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi, macam Ustaz kata tadilah. Nak syafaat Nabi, selawatlah. Senang dia. Okey. Yang kedua, mengasihi para sahabat Nabi. Ini kita kena tahulah. Kan Nabi ni ada sahabat-sahabat Nabi yang sangat berpengaruh, yang sangat banyak kisah hidup mereka yang kita boleh ambil tauladan, ambil contoh. Contoh Saidina Abu Bakar, sahabat Nabi, bapa mertua Nabi, sahabat karib Nabi. Yang kedua, kita boleh ambil tahu tentang Saidina Ali, sepupu Nabi. Kita tahu benda yang mudah adik-adik kena tahu, sejarah tentang sahabat Nabi. Siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf, orang kaya yang selalu memberikan hartanya untuk perjuangan Islam. Saidina Umar bin Al-Khattab, yang telah memeluk Islam, akhirnya menjadi pembela kepada Islam. Saidina Uthman bin Affan. Dan banyak lagi sahabat Nabi yang adik-adik perlu tahu sedikit tentang sejarah mereka. Yang ketiga, beriltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sunnah Nabi? Banyak. Adakah kita boleh buat semua? Lebih baik kalau dapat buat. Kalau tak dapat buat, amalkan sekadar apa yang kita tahu. Misalnya masuk tandas, kita tutup kepala kita, makan tangan kanan. Nanti memang dah kita dah biasa kan. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Apa lagi? Memperbanyakkan memberi salam, membantu orang susah, memberi sedekah makanan. Banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ikuti. Okey, dan yang terakhir, berazam menziarahi makam baginda. Yang ni yang paling besar. Kalau kita rasa kita ni mampu, dan kita ni ada kemampuan yang cukup, maka kita berniat untuk pergi menziarahi makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adik. Seperti Ustaz janjikan tadi, Ustaz bagi adik-adik masa kan depan ni lebih kurang 5 minit untuk adik-adik cuba untuk
menguraikan ataupun cuba untuk membuat aktiviti ni. Aktiviti ni. Menarik aktiviti ni. Okey. Ustaz nak kongsikan Okey, adik-adik boleh bersedia. Ustaz akan kongsikan juga paparan ataupun link untuk latihan ni, permainan ini di ruangan komen supaya adik-adik boleh tik permainan gamifikasi ini, permainan interaktif ini untuk adik-adik buat di rumah. Sambil menonton, saya kata berhenti kejap, adik-adik pun boleh cuba untuk membuat aktiviti ni. Okey. Sini saya akan tunjukkan ni. Ini sebagai orang kata trailer lah. Okey. Berselawat dengan penuh kasih sayang. Berselawat dengan penuh kasih sayang ni apa? Adab terhadap Rasulullah ke adab terhadap adab selawat? Adab terhadap Rasulullah ke adab berselawat? Mana? Adik-adik, okey. Ustaz tunjuk adik yang demo macam mana? Okey. Okey. Okey, Ustaz cuba betul tak? Betul. Macam mana adik-adik nak main benda ni? Adik-adik kena halakan. Kalau ada mouse ataupun ada ni, ada tablet ke ataupun ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua apa tablet, telefon pintar ke, laptop kan, komputer. Adik-adik jalankan macam ni. Gerakkan dia ikut arah mana. Contoh berazam menziarahi makam baginda ni, ni mana? Adab Rasulullah ke ataupun adab berselawat. Contoh kita jawab salah lah. Kalau adik jawab salah, adik jawab adab berselawat, salah. Adik-adik kena cek balik jawapan betul. Mana mungkin adab berselawat jawapannya. Jawapannya adalah dia pusing balik. Dia jangan langgar awan salah. Menarik ni. Dan bawah. Okey, salah. Kita cek adab Rasulullah. Azam mazhab baginda adalah adab. Tak jumpa kita. Mana ni? Ni. Jumpa dah. Okey. Okey adik-adik. Ustaz Arab. Ustaz akan kongsikan permainan ini di ruangan komen. Adik-adik boleh buat di rumah ataupun berhenti dahulu Ustaz punya video, pause. Adik-adik boleh buat aktiviti ni. Okey. Seronok kan? Mesti seronok. Okey. Adik-adik rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Ustaz berhenti dahulu sampai di situ untuk bahagian adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau ikutkan kita tinggal lagi akibat je lah. Ustaz kata akibat ni Ustaz tak sentuh lagi. Ustaz berhenti sampai adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada di rumah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selepas ini kita akan sambung kemudian dengan bahagian Al-Quran iaitu bacaan mat. Okey. Stay tune. Okey. Baiklah adik-adik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sambung kepada topik yang kedua iaitu di bahagian Al-Quran yang tajuk dia adalah bacaan mat. Okey, bacaan mat. Bacaan mat. Biasa kita dengarkan mat-mat ni kan. Mat ni kalau ustaz cakap kan, ustaz tahu mana nama ustaz, mat ni bacaan panjang. Mat panjang. Okey. Cuma dalam Al-Quran ni bacaan mat ni banyaklah nama dia. Yang kita nak belajar hari ni Ustaz akan sentuh sedikit dululah bacaan mat silah qasirah. Mat silah qasirah. Okey. Dan juga mat silah tawilah, dua je. Banyak dik. Banyak murid-murid mat ni. Cukup dua, kita nak kenal dua. Macam mana bacaan dia? Okey, adik-adik yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama yang Ustaz highlightkan ni. Bacaan dia. Ahlihi masrura. Okey. Sebelum tu kita kena tengok adik. Kat sini. Ustaz kalau ajar nak murid Ustaz akan tunjuk yang dahulu ni sebelum yang baca kat atas. Tadi pun Ustaz dah terbaca dah. Okey. Selain yang pertama ni info dia, info dia maksilah
Kalau yang atas ni, okey, selain hamzah atau selain alif ataupun hamzah lah, alif atau hamzah, kita baca 2 harakat. Tapi kalau macam tanda macam ni, bertemu alif dengan hamzah, kita kena baca 4 hingga 5 harakat. Okey, maknanya kat sini adik-adik rahmatullah subhanahu wa taala, kalau tanda ha ni dengan ya ni sebenarnya. Ni ha bagi depan dengan waw. Ni ha bagi bawah dengan ya, ni macam tanda ya lah. Ni ha bagi depan tetapi berjumpa dengan hamzah, kita baca 4 dengan 5 harakat. Tetapi kalau yang ini ha ni, ha bagi bawah dengan ha bagi depan ni tidak bertemu dengan huruf alif atau hamzah, kita baca 2 harakat. Sebab situ kita perlu tahu, bila dah tahu info yang tadi, adik-adik boleh baca dengan melihat. Okey, kalau contoh dia kata pembacaan maksilah qasirah, panjang ke pendek? Kalau tengok benda info ni. Maka jawapan dia adalah, bacaan ni adalah pendek. Panjang dia 2 harakat je lah, bukan orang kata 4 sampai 5. Tetapi maksilah tawilah kita kena baca 4 dan 5 harakat. Kerana apa? Kerana ha ni, ha yang berbaris di bawah ni, dan ha baris di hadapan yang ada waw ni, dan ha baris di bawah ada ya ni. Ya maksud Ustaz, macam kepala ya lah. Bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah. Hamzah ni alif ataupun alif terbalik ni, kena baca 5 atau 4 ataupun 5 harakat. Itu tawilah. Okey, qasirah 2 harakat je. Maka kita kena baca bacaan kita ada 2 harakat je. Okey, yang pertama tadi ahlihi masrura. 2 harakat je. Ahlihi masrura. 2 harakat. Kemudian yang ni bi'ibadihi khabira. 2 harakat saja. Sekali lagi. Bi'ibadihi khabira. 2 harakat. Manakala kalau ha ni berhadapan hadapan ni, okey, ini waw ni, waw dia umpama waw yang bertanda mati. Sebab tu dia baca 2 harakat. Okey. Faja'alahu ghusa'a. Sekali lagi. Faja'alahu ghusa'a. Dan yang terakhir, innahu. Sekali lagi. Innahu ya'lam. Innahu ya'lam. Jangan panjang sangat. Sebab Ustaz kata tadi, maksilah qasirah hanya 2 harakat. Okey, ini yang adik-adik boleh baca sendiri di rumah. Ustaz ambil satu lah yang panjang ni. Ustaz ambil satu contoh yang panjang. Kanu bihi yastahzi'un. Sekali lagi. Kanu bihi yastahzi'un. Dan yang kedua, falahu ashru panjang sangat. Pendek kan? 2 harakat saja. Falahu ashru amsalihha. Sekali lagi. Falahu ashru amsalihha. Okey, itu maksilah qasirah. Bila tawilah, kita sebut tawilah panjang 4 atau 5 harakat. Ustaz ambil contoh yang atas ni saja. Adik-adik di rumah boleh ikut. Okey. Min dunihi ilaha. Panjang kan? Sekali lagi. Min dunihi ilaha. Okey, yang kedua. Hazihi ilal Madinah. Sekali lagi. Hazihi ilal Madinah. Yang ketiga adik-adik, ma lahu iza taradda. Ma lahu iza taradda. Dan yang terakhir, azabahu ahad. Sekali lagi, azabahu ahad.
panjangkan. Di situ kerana yang saya ceritakan tadi, apabila hal yang berwibawa ni dengan simbol ni bertemu dengan huruf alif terbalik maka kita panjangkan. Manakala yang satu lagi ni, bila tanda hadapan ni, bari hadapan dengan waw kecil ni bertemu dengan alif, maka kita panjangkan bacaan kita 4 atau 5 harakat. InsyaAllah adik-adik boleh memahami bacaan maksilah, qasirah dan maksilah tawilah agar bacaan kita dalam Al-Quran itu lebih baik. InsyaAllah. Itu saja untuk bahagian Al-Quran. Ustaz ucapkan terima kasih sekali lagi untuk perkongsian dan juga untuk pelibatan adik-adik untuk PDPC Maya Pendidikan Islam tahun 1 pada hari ini. InsyaAllah murid-murid yang tidak berkesempatan boleh tonton semula video ini dalam Ustaz punya channel Cikgu Abam. Boleh tonton semula untuk menjawab latihan interaktif ataupun latihan yang akan diberikan oleh ustaz-ustazah berpandu kepada video ini. InsyaAllah Ustaz akan kongsikan juga latihan lembaran kerja yang boleh dijadikan sebagai pentaksiran dan juga penilaian oleh ustaz-ustazah yang menggunakan ataupun mengambil ustaz punya video ini sebagai bahan rujukan untuk murid-murid di sekolah masing-masing. InsyaAllah. Itu saja daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.